Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bersama dengan saya Cikgu Muhammad Sani bin Ahmad Syukri. Baik, pada tahun ini Cikgu seperti tahun yang lepas mengajar pelajaran sejarah tahun 4. Jadi kepada semua murid-murid tahun 4 SKSM Binjai, selamat datang ke kamu bagi semua aktiviti PDPC, aktiviti pembelajaran dan pengajaran terpaksa dilakukan melalui PDPR, belajar dari rumah. Awalnya bagaimanapun pada tahun ini Facebook untuk yang sudah kecilan pada kenalan. Baik, untuk murid-murid tahun 4, subjek sejarah merupakan subjek yang baru. Tahun 4 tidak diajar mata pelajaran sejarah pada tahun 3. Oleh yang demikian, untuk slot hari ini, cikgu hanya akan membuat sesi pengenalan sahaja kepada mata pelajaran sejarah. Yang pertama, sejarah merupakan maksud sejarah. Sejarah itu sendiri bermaksud sesuatu perkara yang sudah berlaku, perkara peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lalu, pada masa yang lampau. Contoh, kemerdekaan Tanah Melayu. Pada ketika itu, negara kita mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Dan peristiwa itu merupakan satu peristiwa yang sangat bersejarah kepada negara kita Malaysia. Dan kita tahu bahawa tarikh kemerdekaan tersebut adalah satu tarikh yang benar-benar berlaku, sejarah yang benar-benar berlaku pada masa yang lampau. Contoh lain, begitu juga dengan kewujudan dinosaur. Seperti mana yang kita tahu, di era moden ini kita tahu bahawa pada zaman dahulu telah wujud satu bentuk haiwan yang sangat besar yang kita kenal sebagai dinosaur. Bagaimana sejarah boleh mengetahui bahawa dinosaur ini benar-benar wujud? Dengan beberapa sumber yang akan kita belajar nanti dalam tajuk yang pertama ini. Sumber sejarah. Sumber sejarah ini termasuk dalam sukatan pelajaran dan akan kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Baik, dalam memperkenalkan ilmu sejarah, kita ada beberapa orang individu yang telah mengkaji tentang sejarah. Individu-individu yang mengkaji tentang sejarah ini kita panggil mereka ataupun kita kenal mereka dengan gelaran sejarawan. Sebagai contoh, kita ada seorang sejarawan ni daripada tamadun Yunani, orang berbangsa Rom, namanya Herodotus. Dan kita juga ada sejarawan yang berasal daripada negara Islam, iaitu Ibn Khaldun. Dan di Malaysia juga, di negara kita juga, kita ada sejarawan-sejarawan yang akan kita pelajari nanti dalam ni. Baik, kita pergi kepada slide yang cikgu nak tunjukkan pada kamu. Baik, kita buka dulu slide show ni. KSSR Sejarah tahun 4. Sejarah tahun 4, unit 1, Sejarah dan Kita. Baik, isi kandungan. Dalam tajuk ni, tajuk yang pertama ni, bab 1 ni, dia ada 5 tajuk kecil, 5 subtajuk. Yang pertama ialah pengertian sejarah, yang kedua sumber dalam sejarah, yang ketiga kaedah penyelidikan sejarah, yang keempat sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah, dan yang kelima adalah konsep masa dan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Nanti kita akan pergi satu persatu. Kita tengok pengertian sejarah. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama menyatakan pengertian sejarah yang cikgu sebut di awal tadi, iaitu apa maksud sejarah. Sejarah adalah sesuatu perkara ataupun peristiwa yang benar-benar berlaku. Very good. Ini kalau kamu boleh tengok ni, ada gambar. Ada beberapa gambar lah. Inilah gambar-gambar sejarawan. Sejarawan ni adalah orang-orang yang mengkaji tentang sejarah. Yang disebutkan tadi, yang pertama kat sini Herodotus. Yang kedua ada Ibn Khaldun. Yang ketiga kita ada
IHK. Yang keempat, ini daripada negara kita sendiri, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko K. Kim. Dan yang kedua adalah Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Okay, antara kelima sejarawan ni, mereka mempunyai definisi ataupun mereka ada pendapat mereka sendiri tentang apa itu maksud sejarah, apa itu pengertian sejarah. Okay. Contohnya Herodotus kata sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Menurut Ibn Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. IHK berkata, sejarah ialah satu proses interaksi. Interaksi ni maksudnya ada relationship, ada kena-mengena, interaksi. Okay? Antara masa kini, masa sekarang dengan masa yang lampau. Okay? Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko K. Kim berkata, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah pun berlaku. Okay, manakala Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim berkata, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okay, pada masa yang lampau. Okay, Cakna Minda. Okay, cuba nak tanya kamu. Nyatakan hari bersejarah dalam hidup anda. Okay. Apa hari yang paling sejarah dalam hidup kita? Okay. Hari itu maksudnya hari yang sudah berlalu lah. Okay. Kalau kamu tanya saya, apakah hari yang bersejarah dalam hidup cikgu? Okay, hari yang bersejarah dalam hidup cikgu ada banyak lah. Okay. Antaranya ialah hari di mana cikgu melangsungkan perkahwinan cikgu, hari di mana isteri cikgu melahirkan anak cikgu yang pertama. Itu merupakan hari-hari yang bersejarah. Hari di mana cikgu diterima masuk ke universiti, itu merupakan hari-hari yang bersejarah dalam hidup cikgu. Okay. Sama juga dengan kamu. Okay. Kamu pun ada hari-hari bersejarah dalam hidup kamu. Mungkin hari yang bersejarah hidup kamu, contohnya kamu pernah mendapat tempat pertama dalam dalam peperiksaan akhir tahun pada tahun 2019 contohnya. Itu hari yang bersejarah lah. Okay. Boleh? Faham Baik, okey, ini yang kedua, sumber sejarah. Okey, ni kamu tengok ni ada gambar T-Rex. Okey, T-Rex dinosaur. Salah satu spesies dinosaur yang telah pupus. Okey. Okey, ini adalah tulang-tulang yang kita jumpa dalam tanah dan kita kumpul. Kemudian kita pamerkan di museum. Bukannya di zoo. Kalau di zoo tu semua haiwan-haiwan yang masih hidup. Okey. Kalau di museum, tempat-tempat kita simpan barang-barang lama, barang-barang berharga, barang-barang sejarah. Okay. Ada setengah murid dia tak dapat bezakan antara zoo dengan museum. Okay. Kalau zoo ada tempat di mana adanya haiwan-haiwan lah untuk kita pergi tengok, pergi melawat. Kalau museum, tempat kita simpan barang-barang sejarah. Okay. Ini gambar yang kamu tengok ni contoh, salah satu contoh fosil. Nanti kita akan tengok sumber-sumber sejarah. Okay. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti sumber dalam sejarah. Baik. Okey, sumber sejarah. Tengok ni, tengok yang cikgu bulat ni, sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil yang pertama kita panggil sumber primer. Okey. Yang kedua kita panggil sumber sekunder. Okay, dalam kedua-dua sumber ini dia ada pecahan lagi. So kita tengok one by one. Kita tengok dulu sumber primer. Okay, sumber primer ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okay, ada 4 sumber sejarah yang berada di bawah sumber primer. Yang pertama fosil. Fosil ni yang gambar yang tadi. Gambar yang tadi. Ini gambar ni. Okay, fosil. Contoh. Okay. So kita nak tengok what is the meaning of fossil. Fosil tu apa? Fosil ialah tinggalan tumbuhan ataupun haiwan yang terawet. Kita jumpa tulang bawah tanah, kita jumpa tulang-tulang di dasar lautan, kita ambil dan kita tengok, kita buat kajian dan kita awetkan. Awetkan ni kita letakkan bahan kimia supaya benda tu tahan. Contohnya, kalau kamu pernah makan ikan kering, ikan yang dikeringkan, okay? Ikan yang dikeringkan sebelum
ikan tu dikeringkan, kita kena letak garam. Okay, garam sebagai bahan pengawet supaya ikan tu dia tahan lama. Okay, itulah contoh terawet. Okay, fosil. Fosil ni kat mana kita jumpa dia? Kita jumpa dia sama ada dalam tanah, dalam batu-batu ataupun di dasar lautan. Okay, kita kumpul, kita letakkan di museum. Yang kedua, manuskrip. Manuskrip ni adalah tulisan tangan. Okay, kita jumpa sama je, kita jumpa di dalam tanah, kita jumpa dalam lautan. Kita jumpa buku, dia macam buku lama yang ditulis tentang peristiwa yang berlaku pada masa itu. Okay, yang menunjukkan bahawa ada sesuatu perkara itu berlaku. Manuskrip. Okay. Yang kedua, artifak. Artifak ni sama dengan fosil. Bezanya ialah fosil adalah tinggalan haiwan, manakala artifak ni adalah barang yang manusia buat. Contohnya macam pasu, macam barang-barang perhiasan seperti rantai tangan, cincin yang kita jumpa di dalam tanah ataupun di dasar laut. Okay, kita ambil, kita simpan di museum. Dan juga dokumen rasmi. Dokumen rasmi ini mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Contohnya macam hari kemerdekaan, okay, masa bendera Union Jack diturunkan, okay, pada malam 30 Ogos, okay, di dataran Merdeka, di Stadium Merdeka pada masa itu. Lalu peristiwa itu ditulis dalam sebuah buku yang kita panggil sebagai dokumen rasmi. Okay, ini adalah sumber primer, iaitu sumber pertama. Okay, kalau kita nak cari bahan berkenaan dengan sejarah, kita kena cari sumber sejarah. Okay, baru kita boleh dapat ilmu sejarah. Okay, yang kedua, kita tengok sumber sekunder. Sumber sekunder pun ada 1, 2, 3, 4. Okay, sumber sekunder ni adalah sumber sejarah. Kita boleh dapat maklumat tentang sejarah melalui yang pertama, buku. Okay, kita boleh baca buku untuk dapatkan maklumat sejarah. Yang kedua, majalah pun sama. Kita nak dapatkan maklumat sejarah, kita baca majalah. Okay, majalah ataupun buku-buku sejarah. Yang ketiga, akhbar. Dan yang keempat, risalah. Risalah ni dia macam poster. Kalau poster dia ada gambar. Kalau risalah dia tak ada gambar, dia ada maklumat dalam bentuk tulisan. Okay, so inilah sumber-sumber sejarah. Kalau kita nak mengkaji tentang sejarah, nak mencari maklumat tentang sejarah, kita kena kenal pasti sumber mana yang kita nak guna. Sama ada kita nak guna sumber yang pertama ataupun kita nak gunakan sumber yang kedua. Okay, baik. Jadi cikgu rasa sampai di sini dahulu penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk yang pertama, iaitu sejarah dan kita. Sampai tajuk 1.2 dahulu, sampai tajuk sumber sejarah. Dan bersama-sama dengan penerangan ini, cikgu akan bagi link soalan supaya kamu boleh jawab, dan link tersebut akan cikgu postkan bersama-sama dengan penerangan ini dalam grup WhatsApp kelas. Jadi lepas ni kamu boleh jawab, kamu hantar pada cikgu dan cikgu akan semak. Dan jangan lupa setiap hari Isnin kita akan belajar sejarah. Okay, cikgu akan send link dekat kamu. Okay, so ikut masa mana yang kamu free. Okay, malam ke, siang ke, tapi hari Isnin. Baik, kita jumpa lagi pada waktu dan hari yang sama. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan pandemik COVID-19 ni cepat habis dan kita semua dapat kembali ke sekolah. Okay, cikgu pun faham, okay, betapa susahnya kita nak belajar dalam musim-musim PKP ni. Walau bagaimanapun kita tak ada pilihan. Okay, sama-samalah kita doa supaya pandemik COVID ni segera berakhir. Okay, jaga diri baik-baik, duduk di rumah, #kita jaga kita. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.